Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. uh, Salam semua, salam hari Khamis kepada semua. Hari ini kita nak berbincang sedikit tentang perkara mengambil kesempatan di dalam kesulitan. Yang golongan mana yang mementingkan diri sendiri tapi tidak memikirkan tentang perasaan orang lain. Perkara ini sebenarnya kita ambil maklum, ada setengah penerima bantuan yang telah menerima daripada agensi ataupun dari NGO dan sebagainya. Kadang-kadang mereka lupa, alpa tentang mementingkan diri sendiri dan sanggup memohon dan memohon seterusnya sampai melupakan keperluan orang lain. Benda ini kita tekankan supaya kita perlu memikirkan nasib golongan-golongan asnaf yang lain, tidak mempunyai makanan, tidak mempunyai gaji harian, di mana penjaja yang hanya membeli makanan apabila waktu berniaga. Dan ini kita perlu mengambil peranan. Golongan-golongan seperti ini kita perlu teliti supaya tidak ada lagi ketirisan. Kita kena jaga. Dan untuk makluman semua, Persatuan Belia Miri ada membuat program untuk kutipan keperluan asas dan juga keperluan khas. Dan agihan tersebut akan diteliti secara terus oleh tim-tim teknikal Persatuan Belia Miri. Dan setiap penerima kami kaji, kami teliti supaya tidak ada penerima yang menerima sumbangan 2-3 kali dalam satu keluarga. Apabila perkara ini berlaku, maka orang lain juga tidak akan memiliki sumbangan tersebut. Sebagai contoh, golongan A ada networking yang hebat dan minta ini pada agensi itu sampai 2-3 agensi dimohon dan mereka dapat. Tapi golongan yang tak dapat ini, bagaimana kita nak tolong? Jadi golongan yang mengambil kesempatan ini yang perlu kita jaga. Jangan kita lupa, jangan kita alpa. Kita di rumah ada sedikit kemampuan, ada sedikit keperluan, kita guna untuk kita. Dan jika ada kelebihan, keuangan yang rasa kita boleh bantu golongan-golongan ini, kita bantu. Setakat ini di dalam Persatuan Belia Miri sendiri, jumlah penerima yang akan menerima sumbangan lebih kurang 35 keluarga. Dan makanan yang disediakan ini mencukupi sehingga 14 hari, insya-Allah, kalau mereka berjimat. Cuma saya memohon jangan ada golongan-golongan yang terus memohon walaupun sudah dapat. Fikirkan orang belakang supaya orang lain juga merasa kesengsaraan tu. So, jadi jika ada golongan ataupun penyumbang yang ingin memberi sedikit rezeki, boleh hantar ke Gerai Tepian Sungai. Pusat perkumpulan ini setiap hari dibuka. Dan kita ada tim teknikal untuk menghantar terus ke rumah, supaya kita boleh melihat, kita boleh nampak apa situasi di dalam keluarga tersebut, sehingga mereka tidak sanggup dan tidak mampu untuk mendapatkan secebis makanan. Kita bantu. Cuma saya memohon supaya kalau ada info-info yang berkaitan daripada tuan-puan yang boleh diberi kepada saya melalui WhatsApp ataupun Messenger di dalam Facebook, berikan kepada saya dan kita akan teliti penerima tersebut supaya kita boleh bantu. Kalau ada soalan, kalau ada keperluan, boleh terus message ataupun komen di ruang dan saya akan jawab bagaimana langkah-langkah persatuan. Kita juga nak bercerita sikit tentang pengalaman. Tim Persatuan Belia Miri mempunyai banyak pengalaman dalam usaha ataupun menggerakkan program-program volunteer dalam memberi sumbangan dan sebagainya. Kita bukanlah pemberi sumbangan secara mutlak, tidak. Kita mencari resource, kita dapat dan kita agihkan. Perkara ini yang berlaku. Dapatkan ini daripada kalian, daripada tuan dan puan yang memberi sumbangan. Sekarang ni kita nak bincang tentang golongan yang mengambil kesempatan dalam mendapatkan sumbangan berkali-kali, sehingga golongan yang betul-betul susah tidak dapat memiliki makanan daripada agihan sumbangan tersebut.
Benda ini yang kita kena jaga. Ya, Encik Kazrul. Minta maaf, line tak berapa elok. Yes, golongan yang mementingkan diri. Benda ini yang perlu pihak kami teliti, pihak tuan-puan teliti, supaya tidak ada sumbangan diberi 2 ke 3 kali. Memang jika disebut tentang rezeki, rezeki itu milik sesiapa. Tapi dalam rezeki itu ada rezeki orang lain yang perlu kita agihkan. Setakat ni kita belum keluar lagi. Setakat ni masih beli barang. Untuk agihan nanti kita akan panggil volunteer yang nak menghantar, dan kita akan sediakan surat pelepasan yang dimohon kepada pihak PDRM, insyaAllah. Puan Stephanie, hai, selamat petang. Semoga semua sihat, sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman kalian semua. Semoga dipermudahkan urusan kita hari ini dalam menghadapi COVID-19. Saya buat live stand for Persatuan Belia Miri. Bagaimana langkah-langkah untuk pengagihan sumbangan untuk golongan asnaf. Minta maaf, Encik Ilyas tak sempat nak beli. Kalau ada soalan, boleh terus bertanya. Kita bincangkan tentang golongan ini. Pihak PBM perlukan info-info daripada komuniti. Kita boleh bantu secara terus golongan asnaf ini, dan tidak diberi 2 ke 3 kali untuk satu keluarga. Hai. Saya masih dalam kereta, tak keluar lagi dari kereta. Masih pakai sarung tangan masih bersih. Lama juga tak live, dan hari ini kita live tentang program pengagihan dan pengumpulan barang-barang keperluan asas dan keperluan khas bagi membantu golongan-golongan asnaf. Untuk golongan-golongan frontliner, kita faham dan maklum agensi dan ada bahagian yang membantu. Tapi untuk golongan ini, of course, kebajikan dan pertumal juga ada bantu. Tapi kita mengambil kesempatan dalam menokok tambah kepada golongan-golongan tersebut yang tercicir untuk dibantu. Bagaimana mengatasi golongan-golongan yang mementingkan diri. Dan saya maklum, hari ini ada satu kes di mana ada satu keluarga mempunyai lebih kurang 3-4 orang juga, anak yang gagah perkasa, yang kuat, tapi memiliki bantuan setakat ini mungkin 5 ataupun 6 bantuan yang telah diterima. Dan ini memberi kesan kepada penerima-penerima yang lain. Sampai hati kan padahku gemuk. Dah lah stand set dah situ. Sikan lah. Ni gaya tu. Siapat tu. Oh, siapat. Kena stand ibah tu juga. Siapat. Jangan padahku gemuk. Hari ni membincangkan. Boleh share secara terus dalam WhatsApp serta Facebook saya sendiri. Minta maaf siaran tergedala, ada calling tadi. Kalau ada berita apa-apa, berita. Kalau ada perkara yang perlu nak dibincangkan, sila bincang. Bagaimana juga situasi semua kawan-kawan menghadapi COVID-19, bagaimana dengan persediaan hari-hari. Macam PM kita pada atas meja mesti ada makanan. By hook by crook, anak-anak, keluarga, atas meja mesti ada makanan. Jangan sampai saya ada makanan. Banyak golongan-golongan terjejas tu yang kita teliti. Yang pertama di Sebutik, yang kedua ada di Taman Tungku, Kampung Lusut, Lambe, Pujut, Piasau, Tudan, Permai. Ada few yang kita dah highlight, lebih kurang 35 penerima. Setakat tu update.
So sedak tu akan diberi, dan kita tengah usaha untuk dapatkan bahan untuk agihan. Nasib hari-hari ni kedengaran azan, kalau tak pun susah. Okey, depan ni ada roadblock daripada Angkatan Tentera Malaysia dan juga Polis Intelijen Malaysia. Ramai kawan-kawan yang masih rindu sebenarnya. Boleh tengoklah muka kat sini. Lama tak jumpa kan. Sajak laris pula, macam-macam. Roti buat sendirilah kalau nak makan. Depan kedai kau ada jual cucur juga. Kita membincangkan banyak perkara tentang pengagihan, pengumpulan, bahan keperluan asas, bahan keperluan khas. Perbezaan antara keperluan khas dan keperluan asas ialah, contoh barang-barang keperluan asas ialah makanan, beras, roti, tepung, gula, makanan dalam tin, Maggi, makanan ruji, Quaker Oat, Nestum dan sebagainya. Untuk barangan keperluan khas ialah ubat-ubatan, Pampers, apa lagi ya? Susu. Itu merujuk kepada keperluan. Sebagai contoh, keperluan orang tua perlukan susu, kalsium. Sebagai kanak-kanak, baby perlukan susu, tidak mampu untuk beli susu, dan kita akan usahakan. Request, kita akan cuba usahakan. Contoh sebagai contoh, Pampers. Pampers ini kita tak galakkan untuk kanak-kanak. Pampers ini adalah golongan bagi orang-orang tua sahaja yang kita akan sediakan Pampers. Untuk kanak-kanak, it's common. Zaman dulu pun orang-orang muda dulu, yang mak-mak kita dulu, pakai lampin pun boleh. So untuk golongan muda, untuk anak-anak, Pampers akan diberi. Cuma orang tua aja akan diberi Pampers. So bila ada orang tua perlu Pampers, kita akan datangkan dengan keperluan makanan. Jadi perlu request, perlu Pampers. So kami akan beri Pampers. Tapi nama-nama yang mesej atau memberi kepada kami akan teliti dulu, dan kami akan kaji dan siasat supaya saya ada lagi keterisan, saya ada lagi penerima yang terima sumbangan 2-3 kali. Untuk golongan-golongan yang mementingkan diri, kita simuk bantu. Faham tak? Golongan yang mementingkan diri, kita simuk bantu. Beri peluang orang yang betul-betul susah. Sebagai contoh, kita ada 3 penerima di Tudan. Rumah nang usang, lampu sedah, air sedah, menumpang rumah orang depan. Maknya sihat, adik-adiknya kami yang seorang aja bekerja. So orang-orang macam tu kita perlu cater. Golongan-golongan yang mementingkan diri tu kita perlu tolak tepi. Kalau ada info daripada kawan-kawan, info-info golongan yang mendapat sumbangan 2-3 kali, maklum. Jadi kita KIV kan namanya. Kita tolak tepi. Kita utamakan orang yang belum dapat lagi sumbangan tersebut. Yes, tepung gandum juga adalah daripada keperluan-keperluan asas. Hai, bos, Muhammad Syukri Rahman. Wow. Hari tu kita bincangkan golongan-golongan yang mementingkan diri. So, ada dapat a few info tadi, ada 2-3 kes juga di Miri tu, golongan yang mementingkan diri. So, kita simuk sebut siapa, kita simuk padahnya di sini, kita simuk sebutnya dari grup apa dan sebagainya. Memang penerima sumbangan tu rezeki. Oh, dapat 2-3 kali, 4-5 kali, ya rezeki. Betul. Dalam rezeki ada rezeki orang lain. Kena kita mesti mohon dan mohon sampai memikirkan orang lain. Orang lain pun perlu juga. At least makanan yang boleh tahan seminggu, at least makanan yang boleh tahan 14 hari. So rancangan yang Persatuan Belia bawa, yang diketuai oleh Tuan Syukri sendiri, kita akan sediakan makanan untuk 14 hari. Tambahan Pampers untuk golongan orang tua. Orang-orang tua yang memerlukan Pampers kita beri. Untuk golongan anak-anak muda, baby atau mak-mak muda yang teringin nak beri Pampers, saya dah duit, saya dah peruntukan nak beli Pampers, kita siap beri. Kita beri dengan orang tua. Sebab golongan-golongan orang tua tu banyak berjasa dengan kita. Apalah salah, kita beri dengan sidak juga. Macam ya. Okey, Jeffrey.
Jeffrey Junaidi, untuk menyumbang barang keperluan asas boleh rujuk pada komen yang pertama. Ada senarai list makanan untuk satu set untuk satu keluarga bertahan selama 14 hari. Boleh hantar ke gerai tepian sungai. Di gerai tepian sungai ada tempat pengumpulan barang keperluan asas. Di siang kelak kita akan agihkan benda tu. Sempat muji je Pak. Terima kasih Jeffrey Junaidi. Kelak I text you personally untuk beri info di sini tempat sumbangan tersebut. Mun ada kawan-kawan yang mau menyumbang, boleh maklum, boleh share. Boleh share dan hantar barang tersebut di gerai tepian sungai Kampung Wireless. Harap maklum semua. Minta maaf kalau tajuk mungkin memberi kesan di hati, terasa hati, tapi itulah sebenarnya yang berlaku. Dalam kesusahan orang, kita perlu bantu walaupun sedikit banyak. Dalam rezeki orang, ada juga rezeki orang lain. Dalam 8 bantuan, instead kita dapat seorang, bagus kita share dengan orang lain juga, supaya orang lain juga asyik terbeban dengan wabak COVID-19. Glove tu beli di Super Safe. No. Beli di PNP. Kita promo PNP sekejap. Tu di PNP. Kecap warna biru, ada warna hitam juga. Macam ni nak padah. Sebenarnya golongan yang mementingkan diri tu si banyak. Cuma kadang-kadang tu mungkinlah si juga nak padah salah pada penerima sumbangan 2-3 kali. Si juga nak padah si yang salah, tapi mungkin juga ada khilaf daripada pemberi sumbangan. Sebab kadang-kadang bila ada kes macam tu, ada semangat volunteer, semangat kesukarelaan, kadang-kadang kita alpa, kita minat dengan apa yang kita pola, dan sampai satu tahap kita lupa orang lain juga perlu. Dan kadang-kadang ada juga sikap-sikap birokrasi di dalam pemberian sumbangan. Sebagai contoh, oh ya keluarga aku mau bagi. Oh ya kawan aku mau bagi. Tapi sebenarnya sikap birokrasi tu sebenarnya ada kebaikan, ada keburukan. Tapi dalam situasi keadaan kini tu, jangan ada sikap macamnya. Sikap macamnya menguntungkan semua pihak. Terima kasih Jeffrey. Yalah, kita sah nak pada sikap masing-masing tu nah. Dah sampai je di Kedai tu pusat. Hari tu aja kita dah dapat 2 set sumbangan keperluan asas daripada ada juga air tangga staff Klinik Dr. Aisyah tadi yang hantar. Tapi saya tahulah mungkin personal pun kali. Ada 2 set barang keperluan asas. Petang tu saya dengar juga ada mungkin dari Encik Daniel nya akan hantar 25 set barang keperluan asas. Adalah golongan-golongan. Kita sebenarnya sih menindas sorry, bukan menindas. Kita sih memilih golongan apa, bangsa apa, kaum apa, agama apa. Jika ada info tentang contoh bangsa Iban, bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, just padah aja. Dan kita akan sharekan benda tu juga kepada sidak-sidaknya. Tok bukan khas untuk orang Melayu aja. Sedah. Tok semua untuk golongan semua. Untuk Iban, untuk Dayak, untuk Melayu, untuk Cina, untuk India, semua akan dapat sumbangan tok. Cuma kita perlukan detail, kita perlukan kaji, kita perlukan senarai pengagihan barangannya. Mau ada info boleh direct message ke kami melalui Messenger ataupun WhatsApp. Kami ada nombor di situ. Kami akan tulis 0128854687. Tu nombor kami. Kami dah berbini ya. Jangan message nak minta slot. Saya dah. Kami dah berbini. Dah ada anak 3. So mun ada apa-apa keperluan, text me, jangan malu. Mun ada
kawan-kawan ataupun jiran-jiran yang betul-betul susah, beri maklum. Kita akan cuba bantu melalui peruntukan bahan-bahan yang ada. Cuma kita nak mengelak daripada sikap-sikap mementingkan diri itu. Sebab kadang-kadang sejak tu ada penerima sumbangan, bang kami sediakan makanan. Kita hantar makanan. So call lagi agensi ya. Bang kami sediakan makanan. So agensi pun hantar sampai 2, 3, 5, 6 kali hantar makanan dalam segi rumah. Benda yang akan menyusahkan orang lain. Because dalam menyusahkan orang lain dapat, ada orang lain tidak dapat. Dalam rezeki kita ya, dalam rezeki sumbangan yang tadi bukan untuk kita seorang, ada untuk orang lain. So kita perlu agihkan benda mengikut keperluan. Mungkin orang yang hantar untuk 14 hari sudah cukup untuk makan 14 hari 3-4 orang dalam rumah. Barang-barang lainnya beri dengan orang lain. Jangan pentingkan diri. Kesian sebab kita mengalami situasi yang sama, COVID-19. No? Jiran sebelah susah-susah cari makan berminta dengan kita, tapi kita dapat sumbangan 5-6 kali. Orang sebelah cangok kat dengan kita. Dapat sumbangan aku saya dah. Macam ni ke ya? So benda kena fikir benar-benar. Jangan pentingkan diri, kesian dengan orang, jaga hubungan dengan manusia, baru kita dapat jaga hubungan dengan Allah. Kita jaga hubungan kita dengan manusia, Allah semua jaga hubungan. Kita dapat jaga hubungan dengan Allah. So benda yang berlaku. Benda yang kena teliti. Mungkin ada penyumbang-penyumbang yang mau beri, hantar ke gerai tepian sungai. I share our locations. Okey. Sumbangan boleh dihantar ke gerai tepian sungai. Hantar ke gerai tepian sungai bermula daripada 8 pagi sampai 7 malam. Setiap hari. Setiap hari. Mau dapat sumbangan dihantar mengikut senarai yang telah ditetapkan. Dalam set senarainya nilainya dalam 80 ke 90 ringgit at least untuk satu penerima. Untuk satu penerima set 14 hari makan dalam 80-90 ringgit at least. Kalau nak beri cash, boleh beri cash. Kita ada sedia kena buat akaun Persatuan Belia. Tapi I'm not sure akaunnya ataupun banknya boleh buka ataupun dibuka ataupun so yang kita kasih tahu yang mungkin akan melambatkan proses lah. Sebab kita perlu fast action dalam mengagih bantuan tu. Jadi di situ kita kena cubalah bantu, saling bantu supaya dapat ringankan beban. Kita golongan-golongan yang kebiasaan, yang ada beras di rumah, yang boleh makan, yang boleh bertahan, kita okey lagi. Tapi golongan yang betul-betul susah, benda-benda tu orang macam tu yang kita kena bantu. Macam kami tu, walaupun business drop, pekerja ada yang berhenti, pekerja ada yang nak pulang, pekerja yang pekerja pekerja yang sibuk bekerja, kita sudah pula apa? Kita sediakan makanan dan makanan sudah cukup. So setakat tu alhamdulillah. So apa yang perlu kita bertahan sehingga wabak tu selesai. Cuma yang lain-lainnya, golongan yang berdagang burger, berjual nasi lemak, penjajah, jual kuih, golongan-golongan yang macam tu yang perlu kita bantu. Jangan kita terlepas pandang. Adik-adik tu dagu. Ini ada double, tak mah orang dah gemuk macam tu lah. Awang lah Ismail. Alhamdulillah. InsyaAllah terbaik. Julia Kipli. Assalamualaikum. Azizul. Terima kasih sahabat. Sahabat dari Sabah. Azizul Tandik. So kalau ada soalan, ada keperluan, maklum. Okay. Cuma kalau nak bagi info, nak bagi senarai nama penerima sumbangan, tolong teliti dulu, bantu kami teliti supaya tidak ada golongan yang menerima sumbangan 2-3 kali. Banyak lagi keperluan lain yang orang lain perlukan. Okey. Ada soalan apa-apa boleh maklum. Okey. Pengagihan barang keperluan boleh dihantar di gerai tepian sungai, Kampung Wales, Jalan Permaisuri. Tu antara barang keperluan lah. 2 set yang baru masuk hari tu. Mungkin dalam pukul 5 ataupun pukul 6.30 kelak ada lagi 20 set daripada Encik Daniel yang akan hantar. I'm not sure, mungkin hari tu ataupun esok. Okay. Untuk penghantaran mungkin esok, kita kumpulkan esok lusa.
lepasnya kita akan dapatkan kebenaran untuk pengagihan daripada pihak polis, insyaAllah. Okay, setakat ini live. So anything, kalau perlu apa-apa, message, dan tolong nasihat pada kawan-kawan yang bakal menerima sumbangan supaya tidak memohon 2-3 kali. Beri rezeki kepada orang lain juga. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.